Okey, kita akan teruskan dengan topik shear modulus of elasticity. So, sebelum ini kita belajar berkenaan dengan modulus of elasticity. Of elasticity. Okey, di mana E, okey, modulus of elasticity sama dengan stress bahagi dengan strain. Okay. So stress bahagi dengan strain, kita akan dapat modulus of elasticity. Okay. So ini untuk yang normal stress lah, normal stress dengan normal strain. Okay. Kemudian kita ada juga shear modulus of elasticity. Dari shear kat depan, shear modulus of elasticity. Okay. So apakah formula ataupun unit untuk shear modulus of elasticity? Okay. Shear modulus of elasticity adalah dengan G. Okay. Shear stress bahagi dengan shear strain. So itu saja beza dia. So kalau sebelum ni E sama dengan stress bahagi dengan strain. So kalau untuk shear modulus of elasticity G, okay, shear stress bahagi dengan shear strain. Itu saja beza dia. Okay. So tak ada beza. Tak ada beza dari segi formula asasnya, tak ada beza sangatlah. Okay. So ini adalah penerangan dia. Okay. Value of shear modulus can be obtained from the linear region of shear stress strain diagram. Okay, seperti yang kita telah belajar untuk modulus of elasticity lah. Okay. So kita dah belajar berkenaan dengan modulus of elasticity ataupun modulus yang E. Okay. So kita dah belajar berkenaan dengan Poisson ratio V, dan kita dah pun belajar berkenaan dengan shear modulus of elasticity ataupun nama lain bagi shear modulus of elasticity adalah modulus of rigidity. Okay, modulus of rigidity iaitu G. Okay. So ketiga-tiga formula ini, okay, boleh kita terbitkan satu formula iaitu modulus of rigidity G sama dengan E bahagi 2 kurungan 1 tambah V. Okay. So ini adalah formula yang kita dah terbitkan daripada E, V dan G. So saya tak terangkan secara detail lah bagaimana rumus ini diterbitkan. Okay. Boleh rujuk dalam nota-nota lain yang saya berikan sebagai rujukan dalam lecture plan. Okay. So inilah dia formula. Kg sama dengan E bahagi 2 kurungan 1 tambah V iaitu Poisson ratio. Okay. So dalam topik stress and strain juga, kita akan belajar berkenaan dengan satu subtopik yang dinamakan sebagai volume change. Okay, volume change. So kenapa kita belajar berkenaan dengan volume change? Okay, apabila sesuatu jasad tegak ataupun sesuatu body ni, okay, rigid body dikenakan stress ataupun dikenakan force. Okay, so apabila sesuatu body, rigid body dikenakan force, okay, rigid body ni akan mengalami perubahan bentuk. So apabila dia mengalami perubahan bentuk, secara langsungnya, okay, dia akan mengalami perubahan volume ataupun isi padu. Okay, dia akan mengalami perubahan isi padu. Okay, analogi mudahnya, simple saja. Saya bagi satu contoh cube. Okay, satu contoh cube dalam 3D. Okay, katakan tingginya A, panjangnya B, okay, dan lebarnya C. Okay. So apakah calculation volume untuk cube yang saya bagi ni? So volume isi padu sama dengan
panjang, darat lebar, darat tinggi. A, darat B, darat C. Tetapi apabila dia dikenakan satu force, okey, dia dah berlaku perubahan. Okey, contohnya ada satu force. Okey. Contohnya ada satu force di sini. Ada satu force. So cube ni dia akan mengalami perubahan bentuk. Katakan kita bagi satu force di sini dan satu force di sini. Okey. So dia akan berlaku pemanjangan. Dia akan memanjang sedikit. Ni analogi ni mungkin nampak macam terlalu besar pemanjangannya, tapi saya nak maklumkan ni bahawa cube ni dia akan berlaku pemanjangan. Dan dia punya volume C ni dia akan mengecil. Dia akan mengecil sedikit. Mungkin apa yang saya lukis ni terlalu besar sangat perubahannya. So, saya akan padam semula. Saya akan lukis satu shape yang lain. Okey, dia akan berlaku perubahan lebih besar sikit. Tapi dia akan ada pemendekan sedikit. Okey, pemendekan sedikit. Okey. So, B ni sendiri dia dah berubah. Okey, B dah berubah, C dah berubah, A pun dah berubah value. Okey, that's why kita ada calculation volume change. Okey, di mana selepas dikenakan force kepada body ini, dia akan berlaku perubahan isi padu. Okey, dia akan berlaku perubahan isi padu. Okey, so apabila sesuatu body itu dikenakan force, dia akan mengalami perubahan bentuk dan dalam masa yang sama sekaligus dia mengalami perubahan volume. Okey, perubahan isi padu. Okey. So seperti dalam gambar rajah yang saya akan tunjukkan ini. Okey. So kalau boleh nampak, okey, lakaran hampir sama dengan saya lukis tadi. So ini adalah initial body. Okay. Ini adalah initial body. Apabila dianya dikenakan dengan force P, okey. So setiap sisi-sisi yang ada dalam body ini akan mengalami pemanjangan ataupun pemendekan. Okay. Dia boleh panjang dan dia boleh pendek. Okay. So kalau secara ilustrasi yang ditunjukkan ini, okay, kita boleh tengok di mana A akan mengalami pemanjangan sebab force-nya direction-nya pada direction A. Okay. B pula akan mengalami pemendekan. Okay. Ataupun dia mengecil lah. Okay. Value-nya mengecil. Okay. Dan C pula, C juga akan mengalami pemendekan. Okay. So daripada itu diterbitkan satu formula baru iaitu formula volume change. Okay. Selepas berlakunya pemendekan. Okay. So kalau asalnya, okay, volume isi padu simple saja. Panjang, darat lebar, darat tinggi. A, darat B, darat C. Simple saja. Okay. So apabila berlaku volume change, okay, apabila berlaku volume change, maka di situ ada berlaku pemanjangan dan pemendekan. So maka dia akan volumenya akan berubahlah dia punya formula dia. Okey. Di mana okey, ini saya dah buat final volume. Okey, final volume VF. Okey, VF sama dengan okey A tambah apa nilai pemanjangannya. Okey. Okey. Yang ini bukan tambahnya di darat. Maafkan saya iris. Okey. Okey, so B dia akan tolak dengan V ni, dia akan tolak dengan VB. Okay. Dan C dia akan tolak dengan BC.
So ini adalah formula untuk final volume. Okey, di mana A dia akan tambah dengan dia punya pemanjangan dia. Manakala B pula dia akan tolak, okey, sebab B dia punya tinggi asal ni yang ni. So dia akan tolaklah dengan perbezaan tinggi ni lah. Okey. C pun sama. Ini C panjang asal dia akan tolak dengan dia punya perubahan panjang. Okey. So daripada formula yang saya tuliskan ini, so dia dah ringkaskan. Okey, kita boleh ringkaskan A darab B darab C. Okey, sama dengan 1 tambah, saya terlupa nama ikon ataupun simbol ni apa, saya terlupa. Maafkan saya. Okey, 1 tolak B tersebut. Okey. So ini adalah formula yang telah pun diringkaskan. Okey. 1 tambah 2 B. Okey. So ini adalah formula yang telah diringkaskan. Okey, ini untuk V final. So perubahan volume, okey, sama dengan V final, okey, tolak dengan V asal, okey, ataupun initial. Okey. So kita boleh ringkaskan, okey, perubahan volume, okey, sama dengan V asal, okey, darab 1 tolak 2 V. So perubahan volume bahagi dengan V initial sama dengan tolak 2 V. Okay. Dan kita boleh ringkaskan lagi. Okay. Ini dia punya strain ni. Okay. Perubahan panjang. Okay. Okay. Stress bahagi dengan yang modulus 1 tolak 2 B. Okay. So ini adalah ringkasan formula ataupun terbitan formula yang kita boleh dapat daripada change of volume. Okay. So detailnya pun ada seperti yang saya share ni. Okay. Boleh tengok semula dalam slide ni. Okay. Dia telah pun ringkaskan formula ini. So inilah yang terhasil. Okay. So ini kita dapat terbitkan satu formula baru. Okay. Iaitu strain sama dengan stress bahagi dengan yang modulus 1 tolak 2 B. Okay. 1 tolak 2 B. Okay. So ini untuk subtopik change of volume ataupun volume change. Okey, ini adalah sambungan kepada topik volume change. Okey. So untuk volume change dalam situasi materialnya adalah isotropik. Okey. Apabila materialnya adalah isotropik, okey, dia akan subjected to a general triaxial stress. Okey, di mana kalau materialnya isotropik, so setiap paksi ataupun step axis ni ada stressnya sendiri. Okey, iaitu stress pada paksi X, stress pada paksi Y, okay, dan stress pada paksi Z. Okey. So dalam masa yang sama juga, okey, dia akan berlaku strain lah kepada setiap paksi ini. Okey. So di mana strain ni mesti adalah kurang daripada 1. Okey. Since all strain satisfy below than
satu. Okay. So strain untuk volume keseluruhan ni sama dengan strain X tambah strain Y tambah strain Z. Okay. So untuk strain X, 1 per yang modulus kurungan stress X tolak V kurungan stress Y tambah stress Z. Okay. Begitu juga untuk strain Y. So ini adalah formulanya. Dan untuk strain Z, ini adalah formulanya. Okay. Dan apabila kita dah combine kesemua formula ni, dan kita dapat terbitkan strain pada strain volume. Okay, strain volume sama dengan 1 tolak 2V bahagi E iaitu yang modulus kurungan stress X tambah stress Y tambah stress Z. So itu untuk formula untuk strain untuk keseluruhan volume. Okay.